أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Baiklah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan nikmat-Nya, kerana dengan kasih sayang-Nya, kita masih lagi diberikan peluang untuk hidup dan kita masih diberi peluang untuk bernafas di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk kita memperbanyakkan kita punya amalan dan ibadah dan sebagainya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, sebelum itu saya berharap anda semua yang sedang mendengar ni berada dalam keadaan yang sihat walafiat, berada dalam keadaan yang selamat. Okey, kalau kita tengok pada zaman sekarang, negara kita, negara Malaysia sedang mengalami isu-isu pandemik COVID-19 yang mana COVID-19 ni telah memberikan kesan, telah memberikan kemudaratan kepada manusia di Malaysia pada masa kini. Okey, jadi kita sebagai manusia perlulah mengambil langkah berjaga-jaga dan berhati-hati supaya kita terhindar daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Okey, baiklah, pada hari ini bersama saya semula, saya ingin memberikan sedikit pengisian, saya ingin memberikan sedikit perkongsian berkaitan dengan ibadah-ibadah, khususnya ibadah solat. Okey, baiklah, saya akan membawakan tajuk pengisian pada hari ini berkaitan dengan sejarah pensyariatan solat. Okey, kalau kita tengok kat sini, solat ni merupakan satu perkara yang sangat dituntut dalam Islam, yang mana benda tu perkara okey, kalau kita tengok solat ni merupakan satu tiang agama. Okey, kita berbalik pada hadis Nabi Muhammad SAW yang mana yang berbunyi as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad tarakaddin. Okey, as-salatu imaduddin. Okey, sesungguhnya solat itu merupakan satu tiang agama. Faman aqamaha, barang siapa yang mendirikannya, faqad aqamaddin, maka dia mendirikan agamanya. Wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkannya, faqad tarakaddin, maka dia meninggalkan agamanya. Okey, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Okey, dalam hadis Nabi tersebut telah disebutkan solat tu merupakan satu tiang agama. Sesiapa yang meninggalkan solat, sesiapa yang mendirikan solat, maka dia mendirikan agamanya. Sesiapa yang meninggalkan taraka, sesiapa yang meninggalkan solat, maka dia meninggalkan agamanya. Okey, jadi kat sini kita dapat lihat bahawa solat tu merupakan satu perkara yang sangat dituntut. Lagipun solat ni merupakan satu perkara yang wajib. Yang wajib kan? Kita semua tahu kerana solat ni pun termasuk dalam rukun Islam, rukun Islam yang 5. Solat 5 waktu sehari semalam. Dalam Al-Quran pun dah disebut, dalam hadis pun dah disebut. Jadi solat tu satu ibadah yang pertama-tama kali yang akan dihisap nanti pada hari kiamat nanti. Pada hari kiamat nantilah, itu adalah perkara yang pertama-tama sekali akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi solat ni bukan perkara yang main-main. Solat ni bukan perkara yang main-main. Jadi kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang hina, yang lemah, kita kenalah ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baiklah, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Okey, kita kena faham dan kita kena ketahui bahawa agama itu merupakan satu gaya hidup kita. Okey, sebab tu Allah sebut, sebab tu Allah berfirman dan Allah sebut millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Okey, saya ulang, millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Okey, dalam ayat tersebut dikisahkan tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim
dari awal dari bangun tidur sehingga tidur kembali, bangun tidur sehingga tidur kembali. Kiranya sehari-hari, seharian, gaya kehidupan seharian. Okey. Itulah apa yang dilakukan dan dibuat oleh Nabi Ibrahim itu adalah gaya kehidupan kita. Itu adalah gaya kehidupan kita. Okey, faham? Contoh yang mana kita senang nak faham, kita mudah nak faham. Okey, saya bagi satu contoh, iaitu apabila kita bangun daripada tidur. Kita sebagai manusia mesti ada masa-masa rehatnya, iaitu pada waktu malam lah. Waktu malam kita berehat dan kita menunaikan ibadah tidur tu sehingga pagi, hingga subuh tu lah. Okey, jadi apabila kita bangun daripada tidur tu, kita akan membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah mematikan aku dan yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku, dan sesungguhnya kepadamu aku kembali. Okey, apabila kita bangun daripada tidur, pun kita telah Allah telah mengajar kita untuk menyebut Alhamdulillah, untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apabila kita bangun daripada tidur juga, kita akan kita bangun pun pada waktu subuh kan, pada waktu subuh, iaitu pada solat subuh. Jadi apabila kita solat subuh pun perkara Alhamdulillah tu, Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, apabila kita membaca Al-Fatihah, kita pun sebut perkataan Alhamdulillah tersebut. Okey, jadi barulah kita boleh nampak yang mana solat tu merupakan gaya kehidupan kita. Suatu ketika timbul persoalan berkaitan bagaimana Nabi Muhammad SAW ni tahu cara-cara untuk solat. Okey, jika kita lihat pada zaman Nabi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, iaitu zaman Nabi Isa alaihissalam. Okey, pada zaman Nabi Isa alaihissalam ni ada tak diperintahkan atau disyariatkan untuk menunaikan solat? Okey, ada diperintahkan, iaitu di dalam surah Maryam. Okey, jadi di situ kita dapat lihat bahawa perintah untuk menunaikan solat ni, mendirikan solat ni telah berterusan daripada zaman Nabi Isa alaihissalam sehinggalah zaman Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan untuk umat Islam pada zaman sekarang. Okey, kita pun tahu apa yang telah berlaku pada peristiwa Isra' Mi'raj, pada malam Isra' Mi'raj tu. Okey, pada awalnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan solat ni didirikan dalam 50 waktu. Dalam sehari semalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tak ke banyak 50 waktu tu, banyak kan? 50. Apatah lagi 5. Kalau 5 waktu pun kita dah susah untuk buat, apatah lagi 50 waktu sehari semalam. Okey, baginda pun menerima perintah itu dan kemudian Nabi Muhammad SAW pun turun ke bumi kembali. Okey, tetapi di langit ke-6 baginda bertemu Nabi Musa AS, lalu ditanya mengenai perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, kemudian Nabi pun menjawab kepada persoalan Nabi Musa AS tu. Nabi cakap lah Allah telah perintahkan untuk solat 5 waktu 50 kali sehari semalam. Kemudian Nabi Musa AS pun menasihatkan kepada Nabi untuk kembali bertemu Allah Subhanahu Wa Taala
untuk dikurangkan waktu 50 tu, untuk dikurangkan lagi, sebab Nabi Musa alaihissalam pun dapat tahu apa yang akan berlaku jika 50 waktu solat tu disyariatkan kepada umat Islam. Okey. Kerana umat sebelum ini pun telah gagal, telah tak boleh nak buat untuk melaksanakan perkara yang diperintahkan Allah SWT. Banyaklah perkara-perkara yang Allah perintahkan, tetapi umat sebelum Nabi Muhammad SAW tidak dapat untuk melaksanakannya. Okey, apatah lagi umat Nabi Muhammad SAW untuk melakukan 50 kali waktu solat sehari semalam. Okey, kemudian Rasulullah SAW pun dia terimalah nasihat daripada Nabi Musa AS tu. Lalu Nabi pun pergi kembali menghadap Allah SWT untuk meminta pengurangan solat 5 waktu tu. Kemudian solat tu pun dikurangkan kepada 40 kali. Okey. Kemudian Nabi pun turun semula ke langit ke-6 bertemu Nabi Musa tadilah. Kemudian Nabi Musa mencadangkan lagi, menasihatkan lagi supaya dikurangkan lagi. Kurang daripada 40 lah. Tadi dah dapat 40 kan. Okey, kemudian dikurangkan lagi. Nabi Musa nasihatkan untuk mengurangkan lagi. Okey. Kemudian Nabi Musa AS menasihatkan kepada Nabi dengan berkata, umatmu masih belum mampu untuk melakukannya, wahai Muhammad. Okey, begitulah seterusnya dia berulang kali Nabi Musa AS menasihatkan kepada Nabi Muhammad supaya meminta pengurangan sehinggalah menjadi 5 waktu. Okey, selepas itu perintah tu bertukar menjadi 5 waktu. 5 waktu saja setelah mengalami telah mendapat nasihat daripada Nabi Musa AS, dan kemudian Allah pun telah memberi keizinan, maka jadilah 5 waktu sehari semalam. Okey, kemudian Nabi Muhammad SAW turun kembali bertemu Nabi Musa yang mencadangkan agar jumlah itu dikurangkan lagi. Nabi Musa nasihat untuk kurangkan lagi, tapi Nabi Muhammad SAW bersabda, aku telah berulang kali memohon keringanan kepada Tuhanku, kepada Rabbi, kepada Tuhanku lah, sehingga aku berasa malu. Aku redha dan menerima perintah tersebut. Okey, Nabi Muhammad SAW apabila telah berulang kali meminta kepada Allah SWT, baginda merasa malu kerana takkanlah dengan 5 waktu tu pun Nabi Muhammad SAW tidak mampu untuk melakukannya. Jadi Nabi Muhammad SAW redha dan menerima keputusan tersebut. Okey, Nabi Muhammad SAW kembali ke bumi dengan membawa perintah solat 5 waktu tu. Jadi pada masa tu dah ada perintah solat 5 waktu. Semua waktu solat hanya diwajibkan 2 rakaat sahaja, kecuali maghrib 3 rakaat. Pada waktu awal solat diperintahkan wajib. Okey, ini adalah pada waktu awal. Pada waktu awal solat tu disyariatkan dan diperintahkan wajib dilakukan. Hanya dilakukan 2 rakaat, kecuali untuk solat maghrib 3 rakaat. Okey, selepas berhijrah ke Madinah, Rasulullah SAW mendapat wahyu agar 3 waktu solat, iaitu Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak ditambah 2 rakaat setiap satu sehingga menjadi 4 rakaat. Okey, selepas adanya peristiwa hijrah Nabi, selepas adanya peristiwa hijrah tu barulah Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu untuk ditambahkan rakaat pada solat Zuhur, Asar dan Isyak menjadi 4 rakaat. Okey, untuk waktu solat maghrib dan subuh kekal dengan 3 dan 2 rakaat sahaja. Okey.
Itu waktu-waktu solat tu adalah yang kekal sampai sekarang, yang kekal yang kita buat sehari-hari dalam kehidupan kita. Begitulah secara ringkasnya tentang sejarah solat, sejarah pensyariatan solat yang dititik mulakan dari peristiwa Isra' dan Mi'raj yang telah dialami sendiri oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, bagaimanakah sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mahu bersusah payah berulang kali menemui Allah, menemui Allah untuk naik ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha semua tu, dan meminta waktu solat untuk dikurangkan. Macam mana? Takkanlah kita tak nak berusaha untuk melakukan solat ni, solat sehari-hari, kerana Nabi Muhammad SAW telah bersusah payah memohon dan meminta kepada Allah supaya solat yang mula disyariatkan 50 waktu tu sehinggalah terjadi pengurangan ke 5 waktu sahaja. Jadi kat situ kita kenalah lakukan ibadah solat ni, kerana ibadah solat ni pun disyariatkan, hukumnya adalah wajib. Hukum solat ni adalah wajib kerana ianya termasuk dalam rukun Islam yang kedua, yang mana kita wajib patuhi dan wajib kita percayalah. Okey, sehingga pada hari ini, pada waktu solat yang 5 waktu ini saja kita masih malas. Kita masih malas nak solat pun kadang malas. Contohlah macam solat subuh tu. Solat subuh kan kadang selalu kita tertinggal kerana tidur tu satu benda yang nikmat. Jadi apabila nak bangun subuh tu rasa malasnya, ya Allah, subhanallah. Benda tu terjadi pada diri sendiri, tapi kita sama-sama muhasabah diri balik. Kenapa kita malas? Kenapa kita tak nak solat? Jadi benda-benda tu kita perlu elakkan supaya kita tidak meninggalkan solat. Okey, kadang-kadang kita kan suka melengahkan solat. Bahkan tak nak solat pun ada. Jenis manusia yang tak nak solat pun ada, yang tak nak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan apabila kita solat tu, kita akan dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, akan dapat hikmahnya. Ada hikmahnya di sebalik kita solat tu. Ada hikmahnya kenapa Allah syariatkan solat ni kepada umat Islam. Jadi ganjaran solat tu sangat besar pahala dia. Sebab solat tu pun hukum dia wajib. Jadi kita wajiblah mendirikan solat. Kita wajib mendirikan solat. Adalah syarat-syarat dia, adalah rukun-rukun solat dia, yang mana itu adalah syarat-syarat wajib semua tu, supaya solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, semoga kita semua tidak tergolong dalam golongan yang lalai untuk mendirikan solat. Semoga kita dikuatkan iman, diteguhkan akidah kita, diteguhkan iman kita, supaya tidak terpesong akidah kita, dan kita sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, baiklah, sebelum saya mengakhiri pengisian ringkas saya pada hari ini berkaitan ibadah solat, berkaitan pensyariatan solat. Okey, saya ingin menasihati kepada diri saya sendiri dan anda semua yang mendengar. Okey, jangan tinggalkan solat. Saya pesan, jangan tinggalkan solat. Jagalah solat selagi mana kita hidup di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Okey, sebab apa? Sebab solat tu merupakan satu tiang agama. Saya dah banyak kali ulang, solat tu merupakan satu tiang agama, yang mana kemudiannya solat ni boleh mendidik hati kita, boleh menterbiahkan hati kita supaya menjadi orang yang lebih baik,
menjadikan akhlak kita menjadi mulia, murni. Okey. Contohnya seseorang tu melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin seseorang tu tak boleh berubah. Tak boleh berubah. Kerana solat tu dia mempunyai satu azimat, satu hikmah yang boleh mendidik seseorang menjadi individu yang lebih baik. Tak kiralah kalau kita sejak mana pun diri kita, solat jangan tinggal. Jagalah solat walau di mana pun kita berada. Okey. Nasihat tu pun untuk diri saya sendiri. Sama-samalah kita muhasabah diri, tengok balik solat kita macam mana. Tengok balik apabila kita mengalami banyak musibah, banyak ujian yang Allah bagi dalam hidup ni pun, kita tengok balik, kita berbalik pada kita punya solat. Macam mana kita punya solat, khusyuk atau tak? Solat kita tu macam mana? Sah ke tak solat kita tu? Diterima oleh Allah ke tak? Kita tengok macam mana cara-cara solat tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok balik, kita belajar balik. Sebab kadang-kadang kita pun terlupa, kita kadang-kadang lalai, kadang-kadang kita biasalah manusia ada sifat nasyun, ada sifat lupa dalam diri seseorang tu. Okey, jadi apabila kita nak solat tu, sebelum kita nak solat tu, muhasabah diri dulu, tenangkan hati dulu, bersihkan jiwa dulu. Jangan fikir jangan fikir benda lain ketika kita sedang melakukan solat, sedang mengerjakan solat, menunaikan solat, mendirikan solat tu. Jangan fikir benda lain. Fokus kita untuk solat kita ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena solat dalam keadaan yang khusyuk. Kemudian kita tengok balik, kita berbalik pada kisah peristiwa Isra dan Mi'raj, bagaimana Nabi telah bersusah payah memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikurangkan solat kita tu daripada 50 waktu ke 5 waktu sahaja. Jadi kita perlulah hargai usaha Nabi tu. Nabi pun berdakwah selama 10 tahun, selama 13 tahun. Tengok Nabi pun mempunyai satu kekuatan yang mana takkanlah kita sebagai manusia ni tak boleh nak ikut Nabi Muhammad SAW. So Nabi ni merupakan satu kita punya teladan, kita punya idola. Jadikanlah Nabi itu sebagai idola. Dan solatlah seperti Nabi Muhammad SAW solat. Ada hadis yang disebutkan begitu. Okey. Itu saja pengisian yang dapat dikongsikan pada hari ini daripada saya. Apa yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri, kelemahan diri saya sendiri, dan yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.